Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Because each day anda pegang position, there will be a charge to your swap. So calculate the time factor, how much your swap kena pada satu hari, dan sekiranya price is not doing anything, what is your cut off time? If not, biarpun anda profit tapi disebabkan oleh swap tadi, dia tak berbaloi, kos anda tak berbaloi. There must be a time factor. Remember that one. There must be a time factor. Kalau katalah satu hari anda kena swap $10 dan anda pegang 10 hari, maknanya anda kena $100. Sekiranya profit anda $100, you will be break even. Jadi fikirkan benda ni, and what is the daily swap, and dia dikira satu hari, what is the daily swap, and another way of circumventing that is to close position before the daily swap calculation. Kalau kat XM ni pukul 5 pagi, pukul 5.30 pagi kan, dan re-enter balik sebelum market buka. Selepas market buka. There is another way to elakkan swap tu lah, dengan the same position size, dan untuk mengelak kena swap. There is another way of it lah, another technique lah to that one. Tapi you will be doing averaging if you are doing that in out the market. And remember about that one, and ingat mengenai mengenai spread, kerugian daripada sudut spread tu apabila anda buat benda tu, itu pun kena calculate lah. There is another way of doing that lah, tetapi I don't advise that untuk retail trading. Itu banyak dibuat dekat institution trade. Dia orang close, lepas tu buka market, dia masuk balik sebab dia orang punya spread tu kecil. Macam kita, spread kita demam. Jadi anda fikirkan benda ni. So do factor in swap calculation dalam cost trading anda. Okay, Terence? And how many days you are going to hold your position. If you are in profit and it is making this, and at the moment every day anda kena swap, I'm not going to hold. Kalau saya lah, fikirkan benda-benda ni, Terence. Boleh Sorry. Okay. These are the things that you need to factor in dalam your that one, dalam your calculation. Okay, jadi kita lihat dulu kepada pasaran hari ini dalam sesi Asia pagi tadi. Market agak subdued, agak senyap. Kita ada Jerome Powell pagi tadi, kita ada RBNZ, kita ada New Zealand punya employment data pagi tadi, kita ada NAB business confidence, kita ada leading indicator untuk Japan pagi tadi. Market agak subdued, agak senyap. Kita masih ada kesan kepada commodity market, di mana semalam kita ada kebimbangan mengenai mengenai US government shutdown. Itu satu lagi adalah kepada US dengan China ni. Kita akan ada wakil dari US pula berkunjung ke China pada minggu depan, dan dikatakan ada sedikit kesukaran mengenai rundingan berkenaan, dan itu menekan sikit kepada commodity market. Apa-apa yang berlaku di perseluruhan dagangan antara US dengan China itu boleh mempengaruhi permintaan kepada businesses, kepada pengeluaran dunia, yield dunia. Jadi itu yang sedang menekan commodity market. Kita nampak gold jatuh dan lain-lain. Copper, itu yang banyaklah yang sedang menurun. Jadi kita lihat satu-satu. Untuk USD pagi tadi kita ada Jerome Powell yang menyatakan bahawa ekonomi US berada dalam keadaan yang sehat.
dan ini kita nampak USD agak disokong pada awal sesi selepas Tokyo Open pagi tadi. Kita nampak kekuatan USD terutamanya against Canada dollar dan juga kepada New Zealand dollar. Tetapi yang saya nak highlight kat sini lepas ni kepada Australia dollar lepas ni. Jadi secara masuk ke sesi Europe ni kita nampak USD lebih ranging. Kita nampak sedikit pullback dekat Australia dollar, kita nampak sedikit pullback dekat Canada dollar dan juga dekat New Zealand dollar. Lepas ni kita tengok chart kepada kepada Australia dollar. Yang saya nak highlightkan ni adalah kepada pergerakan US dollar index dia. Ini kalau anda gunakan ini, jangan gunakan dia untuk anda nak lihat kepada pergerakan AUD dan NZD. Dia tak ada dalam tu. Yang ada adalah euro, JPY, GBP, SHEF, itu ada kena-mengena dengan US dollar index. Itu utamanya kepada euro. Jadi semasa kita ada satu test of level kat sini, satu test kepada minor level kat sini, dan a break of this level, ni tengah test kat level ni, a break of this level will expose this. Ni yang saya perhatikan lah. Kalau dia break kat sini, we will have this exposed. As you guys can see, dollar been very strong for the past 3 days, daripada hari Selasa itu, Selasa, Rabu, Khamis hari ni tak rasa dah. You have strong USD. Dah 3 hari kekuatan USD tu. Basically apa yang berlaku adalah kita ada China yang bercuti. Pada minggu ni kita ada China market close. Apa yang ada dekat China? Apa yang ada dekat China? Kalau nak tahu. Apa yang mempengaruhi permintaan kepada USD ni pada waktu ni? Yes, tahu dia Chinese New Year. Apa yang menyebabkan permintaan kepada USD ni meningkat apabila China market close? Okey, dekat China mulai tahun lepas. Tahu tak kenapa USD ni mata wang utama dalam dagangan dunia? Apa produk utama dagangan dunia ni daripada sudut nilai? Daripada sudut nilai. Di dunia ni, apa komoditi yang paling banyak orang beli? Gold tak banyak. Minyak. Itu dia. Minyak. Minyak. Sem copper. Minyak. Minyak daripada sudut daripada sudut size, daripada sudut size dagangan. Itulah sebabnya kita ada OPEC yang mengambil USD sebagai nilai, sebagai pertukaran, sebagai standard untuk diorang, macam duit OPEC lah. Jadi sejak OPEC ditubuhkan, kita ada penggunaan USD. Sebab tu kita ada permintaan kepada USD ni. Sejak tahun lepas, China memperkenalkan dagangan minyak menggunakan Chinese Yuan. Sebelum itu Chinese Yuan diterima pakai dalam IMF punya basket of world currency lah, salah satu daripada 6 world currency ni. Maksudnya dia digunakan untuk orang ekspor import, kita guna yuan dan lain-lain. Disebabkan oleh penggunaan USD dalam dagangan minyak tu, kita ada permintaan kepada USD. Okey. Tahun lepas, kita ada China yang memulakan futures market untuk minyak dekat pasaran dia. Jadi pada minggu ini, China market tutup. Jadi orang nak pakai yuan, nak beli, nak reserve minyak tu tak ada. China market tutup. Jadi apa yang berlaku apabila Chinese market tutup? Kita akan ada lain-lain pasaran untuk ni, terutamanya seperti Singapura. Singapura pun tutup semalam. Hari ini buka lah. Hari ini buka. Tapi cerita dia
permintaan kepada USD tu. China market tutup 1 minggu. Jadi anda tahulah apa nak buat minggu depan kan? Minggu depan. Tahu apa nak buat minggu depan? Fikirkan Jadi kalau anda tak tahu tak apa, jangan trade. Okey, kalau tak tahu tak apa. Cerita dia macam ni lah. There is basic dia orang nak berdagang, dia orang perlukan USD. Itu je. Sebelum ni kita ada yuan, kita ada mata wang lain yang boleh digunakan pakai oleh commercials. Cerita dia China market tutup. Yuan tu tak dia orang nak gunakan yuan, nak berdagang tu kena tak ada, pasaran dia tutup. Jadi yang ada adalah USD. Itu something yang anda fikirkan. Inilah flow dia lah. Inilah forex. Fikirkan secara besarnya, secara besar. Tak semestinya terus minggu depan kita nak sell USD. Sekiranya dia punya ni masih kuat, dia punya faktor tu masih kuat, kita tak pergi sell dia. Anda cari satu catalyst yang menyebabkan dia lemah. Kalau kita tahu next week pukul 7.08 minit 38 saat, next week dia week, senanglah kerja kita. Mana tahu. Tapi jadi anda fikirkan secara besar, global. Ini cara berfikir secara makro lah. Ingat benda ni, letak dalam trading journal anda, trading ni. Saya tiap tahun rasanya sebut benda ni. Tahun lepas, tahun sebelumnya. Macam CD rosak dah rasanya. Letakkan dalam trading journal anda, China market bila ditutup macam ni, first time dengar, tak ikut webinar, duduk depan saya. Okey, jadi ini dia minyak lah, kepada minyak. Jadi macam mana pun minyak tu orang tetap perlukan. Itu dia. Jadi sebab itu anda nampak permintaan kepada USD. Satu, negara-negara pengeluar minyak dia orang guna USD. Tahun kita ada China start benda ni. Kita Rusia yang banyak import minyak ke China antara. Kanada mula banyak berurusan dengan China. Inilah dia. Europe yang akan mula nak beli minyak Iran menggunakan euro. Jadi kalau benda-benda ni berlaku, kita akan ada demand kepada USD yang menurun. Tapi belum lagi, masa ni China market tutup. Kepada USD. Anda nampak ni sejak daripada start Chinese New Year. Ini benda yang berlaku setiap permintaan tahun lah. Hampir setiap tahun. Jadi ingat, letak dalam trading journal anda. Tapi tak semesti Chinese New Year, tekan buy USD. Tengok sentimen kepada USD, bukan hanya minyak. Kalau dia turunkan rate pada waktu tu, orang akan stand aside. Nombor 2, euro. Itu dia. Jadi kena fikir benda ni. Waktu ni kita ada ekonomi dekat Eurozone pun jatuh. Jadi orang nak pegang duit euro tu tak berapa cantik lah. Kalau ekonomi kat Eurozone naik, dekat US turun, lainlah cerita dia. Ni something yang saya post dekat grup saya semalam. Kejap. Ini okey. Ini adalah mengenai prestasi pasaran saham untuk kuartal keempat tahun lepas. Okey, ni kita tengok. Ini adalah untuk S&P 500. Basically, pasaran saham naik, ekonomi bagus. Pasaran saham jatuh, ekonomi tak bagus. Okey, basically untuk kuartal keempat kita ada setakat semalam, 2 hari lepas, Februari 5, kita nampak S&P 500 menaik daripada earnings dia, perolehan syarikat meningkat sebanyak 15 something, hampir 16%. Perolehan 5.7%. Kita bandingkan dengan Eropah.
ini yang ada dekat Europe, Stock 600, menunjukkan naik 2.3% dan perolehan 3.8%. Jauh. Hampir kalau kita tengok kepada earnings, berapa kali ganda? 5 kali ganda kat US. Kalau kita tengok revenue, hampir 2 kali ganda. Jadi maksudnya ekonomi US tu memberikan pulangan lebih tinggi pada tahun lepas. Itu yang ada sekarang. Jadi kalau anda sebagai pelabur, anda nak pegang euro ke, anda nak pegang USD, dalam keadaan ekonomi China yang tengah, dalam keadaan cuti dekat China, fikirkan benda ni. Fikirkan secara makro lah. Jangan fikir satu news, menggeletar tunggu news. Jangan buat benda tu. Tengok keadaan besar dia. Nak tahu saya dapat info tu daripada mana? Ni website dia. Ni Lipper. Anda boleh tengok dekat sini. Anda boleh subscribe kepada dia punya web podcast dan lain-lain. Ini adalah okey, inilah benda dia. Anda boleh tengok dekat sini dan anda nak tahu apa yang jadi dalam market, anda boleh tengok dekat website ni. Okey, ini gambaran besarnya lah. Jadi adakah USD akan lemah? Adakah gold akan naik minggu depan? China market buka? Ia bergantung. Kalau dia buka dalam keadaan dia kuat, then kita akan ada USD lemah. Ekonomi nombor 2, ingat. Kalau dia buka dalam keadaan dalam sentimen yang positif, yang negatif, USD terus kukuh. Jadi kena tengok benda ni. Dia bukan buka tutup, dia tak macam tu. Okey Bang Lan? Okey. Ini anda tengok kepada gambaran besar. Letakkan dalam anda punya journal next year bila Chinese New Year, bila cuti panjang, fikirkan benda-benda ni. Ni fikirkan duit macam kita lah. Kita nak hantar duit ke Singapura. Singapura cuti, kita nak hantar duit tak dapat. Itu dia. Jadi tak ada buy Sing dollar. Jadi kita tetap pegang ringgit. Itu dia. Boleh Okey, ini untuk USD. Jadi pagi tadi kita ada kenyataan daripada Jerome Powell yang agak positif menyatakan bahawa keadaan ekonomi berada dalam keadaan baik. Untuk daripada sudut datanya pada hari ini yang ada adalah FOMC member Clarida, salah seorang daripada pengundi. Clarida ni dia agak nak kata positif tak positif. Basically kita nak tengok apa yang disebut mengenai sekiranya dia menyentuh mengenai rate path, rate hike. Sebab apa-apa komen ini Clarida. Tu fish hawkish mana saya letak dia sekejap. Fish hawkish sekejap ni dia. Clarida dah masuk dalam ni ke tak? Ni yang lama. Kejap. Clarida. Mana Clarida ni? Okey, saya tak jumpa pula muka dia. Tak apa. Nombor 3 ni. 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 Okey. Dia agak sentris neutral. Dia seorang neutral. Basically market tak jangka dia sebut lain daripada Jerome Powell. Jadi Jerome Powell, kalau anda Jerome Powell ni kalau anda nak tengok apa yang latest setakat Januari 30 ni website dia. Okey, ni website dia. Jadi anda tahu basically kalau macam ni Williams ni bercakap, ni adalah untuk New York punya ni. Kalau dia bercakap, dia biasanya sebut benda positif. Kalau dia sebut benda positif, itu tak heran. Anda akan ada
sedikit kekuatan dekat USD tapi tak berterusan. Tetapi sekiranya tiba-tiba disebut habislah kita kena cut rate. Kalau dia ni seorang hawkish sebut benda berlawan dengan sifat dia, dia buat benda luar tabi'i lah. Itu adalah akan mengejutkan market dan kita akan ada reaksi. Kalau dia sebut benda ikut sifat dia, tak ada apa-apa. Boleh? Faham? Jadi kalau bulat dia, bulat ni Ahmad Dovish, seorang Dov, dia negatif. Kalau dia sebut tiba-tiba, cantiklah ekonomi kita ni, ada chance nak naik rate, itu akan sokong market. Tetapi sekiranya tengok yang ni, kalau macam Cash Curry ni dia bukan pengundi. Dia sebut apa pun dia tak mengundi, tak macam kita lah pumpang-pumpang kat Facebook pasal politik tapi tak pergi mengundi. Tak ada apa-apa. Ni adalah yang mengundi, yang ada yang gelap ni yang Evans, Mester, Bostic, Kaplan ni dia orang tak mengundi. Ni cara guna benda ni. Boleh jadi Clarida ni dia dilihat sebagai seorang sentris. Maksudnya dia biasanya ikut apa yang Powell sebut. Dia akan kata keadaan ekonomi okey. Rate projection kita akan lihat kepada data. Tak ada ni. Kalau dia sebut lain daripada tu, itu akan move market. Powell pagi tadi tengok. Dia seorang ni ekonomi okey. Kita ada reaksi sikit dekat USD tapi tidak berterusan. Anda ada reaksi tapi tidak terus naik. Faham? Boleh? Kalau nak faham macam mana gunakan Fed Talk ni, boleh kalau dia lain daripada sifat dia, lain benda mengejutkan, barulah ada reaksi, barulah anda tengok pergi. Kalau yang macam Powell bagi tu tak ada apa-apa. Dia sebut tapi ada positif sekejap. Of course dia adalah kepada Fed Chair, dia adalah chairman kepada FOMC untuk kali ini. Of course something yang positif, tetapi tak keluar daripada konteks dia. Kalau William ni tiba-tiba sebut habislah kena cut rate, itu adalah mengejutkan market. Faham Josh, Bullet, dia orang ni yang gelap ni. Yang kelabu-kelabu ni tak. Boleh yang kelabu-kelabu ni tak. Yang gelap-gelap ni itu yang penting. Okey. Kita ada untuk euro. Euro agak ranging, kukuh sikit. Basically kita ada pasaran dekat China off market. Mata wang nombor 1, mata wang nombor 2 euro. Masuk ke jadi pada waktu Asia kita tak ada apa-apa. Waktu hari ni untuk USD, untuk euro, itu bukan market dia. Itu bukan market dia. Kita akan ada normal flow, normal order flow. Arah dia, kita tunggu pada London Open kita masuk ke London Open, sekiranya kita ada commodity market yang masih lagging, commodity dollars yang masih lagging, kita akan nampak euro kukuh against AUD, Canada dollar, New Zealand dollar. Tetapi sekiranya kita ada perubahan daripada sudut sentimen macam ni lah. Market tak bagus, pasaran saham tak bagus, syarikat tak bagus, sale dia tak bagus. Faham? Pasaran tak bagus. Kalau anda pemilik kilang, pasaran tak bagus, anda tak simpan banyak inventory untuk komoditi. Boleh? Faham? Anda nampak saham tak bagus. Takkanlah anda pergi kumpul banyak-banyak. Okey, kita simpan banyak keluli ni. Nanti market bagus. Tak, anda tak buat macam tu. Itu anda dah faham apa impact pasaran saham kepada komoditi dollars. Jadi apabila pasaran saham jatuh, pasaran komoditi akan jatuh juga. Boleh faham itu? Kita ada kuartal keempat hari tu, pasaran saham jatuh. Ingat tak kuartal keempat? Pasaran saham jatuh kan? Kita ada komoditi jatuh, gold jatuh, iron ore jatuh, copper jatuh, apa segala komoditi jatuh kecuali palladium yang meningkat pada waktu tu. Itu saja.
Jadi kita akan ada matuang-matuang berkaitan komoditi market seperti Kanada, Australia dollar, New Zealand dollar jatuh. Jadi pada hari ini kita lihat kepada sebab China tutup tadi, jadi liquidity tak banyak, kita tengok kepada Europe market nanti. Sekiranya Europe market positif, ini dia, sekiranya Europe market positif pada waktu ni agak neutral, tak ke mana, dijangka dibuka rendah sikit. DAX dijangka dibuka rendah sikit. Kalau kita tengok dekat FTSE, dijangka rendah juga. US futures juga menunjukkan agak rendah. Tapi belum pergi ke bearish, belum tinggi. Sekiranya sampai 1-2% aden baru kita ada mencanak itulah. Pada waktu ni agak neutral. Kita tengok kepada daripada sudut sentimen pasaran chef JPY agak neutral juga. Jadi tak ada satu teruslah, tak ada terus mencanak naik. Kita nampak pada waktu ni New Zealand dollar tengah buat retracement, kita nampak Canada dollar tak ke mana, kita nampak untuk Australia dollar tengah buat retracement. Itu dia. Jadi kita tengok kepada sentimen pasaran pada buka Frankfurt dan juga buka London nanti, pukul 3, pukul 4 nanti. Basically market tengah carilah apa cerita dia hari ni. What is the catalyst untuk waktu Europe nanti kita akan ada Germany punya ni industrial production. Ekonomi Europe ni dia banyak bergantung kepada manufacturing, kepada terutamanya kepada industri berat dekat Germany. Jadi ini adalah something yang besar pengaruh dia kepada pasaran dan dijangka meningkat. Tetapi kalau kita lihat sentimen semasa agak negatif untuk manufacturing dekat Eropah. Jadi kita nak tengok sekiranya data ni pada waktu ni market agak bullish kepada data ni, sekiranya dia keluar lebih rendah, kita akan ada euro yang jatuh lebih teruk. Yang penting adalah pukul 6 nanti kita ada EU punya economic forecast. Konsensus market adalah dia akan menurunkan dia punya growth expectation dan juga inflation expectation. Sekiranya itu berlaku, itu juga akan melemahkan euro. Sekiranya itu berlaku. Sekiranya tak berlaku, expectation market dia turunkan, tak berlaku, kita akan ada euro meningkat. Sebab orang dah price in benda tu. Sekiranya macam kita lah, kita tunggu gaji, katanya gaji naik, kita dah belanja lebih. Kita belanja dulu sebelum gaji tu keluar kan. Tiba-tiba tak jadi, habis. Benda macam tu. Itu yang sedang berlaku untuk euro sekarang. Ingat mengenai China market, itu yang anda nampak hari-hari sebelum Europe buka, dia pergi dekat open price balik hampir setiap hari benda ni. USD pun sama. Dia ni sebelum ni dia akan dekat sekitar price open tu, tak ke mana. Dan kita tunggu kepada Europe market apa hala tuju. Itu waktu seminggu ni. Sebabnya tak ada catalyst, tak ada apa-apa. JPY pergerakan yang sama, neutral market sentiment. Pergerakan JPY lebih kepada sentimen semasa pasaran. Sentimen semasa pasaran agak neutral. Jadi kita nampak yang sama untuk JPY. Interesting untuk GBP semasa agak kukuh, malah dia adalah antara mata wang yang paling kukuh pada waktu ini, pada semasa. Kalau kita tengok dekat daily chart secara keseluruhannya, against major pair dia berada dalam positif, kecuali against euro. Cerita dia pada hari ini, Theresa May sejak semalam dia pergi ke Ireland, hari ini dia akan ke Brussels. Hari ini cerita dia. Hari ini cerita dia. Jadi dia pergi Brussels untuk berjumpa dengan Eurozone punya ketua lah, Juncker dan juga EU Juncker dan juga siapa nama seorang lagi. TAS, dia dua orang ni. Jadi
market agak positif kepada kemungkinan untuk Theresa May mendapatkan persetujuan daripada Eurozone chief untuk at least mengenai Ireland punya border stopgap order lah. Apa yang dia nak adalah supaya kepastian daripada European Union bahawa isu mengenai sempadan Ireland tu tidak berlanjutan. Ini yang dia cuba dapatkan daripada ni. Bukan renegotiate, dia nak supaya Ireland kepastian daripada Eurozone, dan ini yang menyokong sedikit kepada sentimen GBP untuk semasa. Ingat, petang nanti, malam nanti pukul 8, kita akan ada Bank of England. Bank of England dijangka mengekalkan kadar faedah tanpa menukar projection polisi dia, dijangka akan mengekalkan kemungkinan untuk naik rate sekali pada tahun 2019 ni. Bagaimanapun tumpuan adalah kepada bahasa yang diguna pakai. Kita akan ada Bank of England Carney pada jam 8.30 press conference dia malam ini. Kita nak tengok apa dia sebut. Jadi bagi siapa nak ikut webinar malam nanti, saya akan onkan benda tu awal sikit. Pada 8.30 kita letak video dia. Saya letak video je lah. Nak dengar Carney bukan dengar saya. 15 minit pertama saya letakkan play je dalam kita punya ni. Kita nak dengar apa dia sebut. Basically jangkaan pasaran adalah dia akan agak dovish, ketidaktentuan mengenai Brexit, tetapi adakah GBP akan bergerak jangka panjang untuk dia? Of course there will be volatility seperti biasa, tetapi adakah dia sustain bergantung kepada apa dia sebut. Jadi jangkaan pasaran dia akan mengekalkan kadar faedah 0.50 pada semasa, dan sekali lagi kenaikan kadar faedah untuk tahun ini, dan jangkaan untuk kemungkinan dia menurunkan inflation target dan juga untuk growth target pada ni. Ini adalah agak dovish lah, agak negatif. Kita akan ada kelemahan tapi terus lemah, sebab itu bergantung apa yang dia sebut. Adakah dia akan potong projection untuk kenaikan kadar faedah? Sekiranya itu berlaku, itu adalah amat negatif. Okey, itu yang ada pada petang nanti, pada malam nanti. Australia dollar, kita ada kelemahan dia menuju ke arah hujung sesi Asia tadi, start daripada pukul 11 tadi mula melemah, tapi sekarang kita nampak dia dah mula ni. Siapa yang ikut webinar ni ingat tak apa yang saya sebut mengenai level 0.71? Ingat tak? Kita pernah sebut mengenai level 0.71 untuk Australia dollar. Setiap kali kita akan nampak reaksi di ni. Ini adalah satu psychological level yang dilihat oleh penduduk Australia sebenarnya, 71 sen. The moment dia sampai 71 sen, that will be the headline. Macam Malaysia lah, 4.50, RM5 USD MYR. Ini satu psychological level yang dilihat oleh media dekat Australia tu. Setiap kali sampai 0.71, Australia dollar jatuh teruk 0.71. Bayangkan apa RBA buat. Dia akan cuba untuk stabilizekan mata wang Australia dollar. Ni dekat monthly chart. Jadi anda nampak setiap kali sampai 0.71 akan ada reaksi kat situ. Jadi kita tengok adakah dia akan break out dan berterusan. Kita ada RBA low semalam yang menyebut bahawa outlook untuk rate polisi oleh RBA adalah lebih stable. Itu membuka peluang kemungkinan untuk untuk RBA potong kadar faedah. Jadi ada perubahan dia sejak daripada lepas. There is something that change. Kalau anda nak trade dia, kalau anda nak short AUD USD ni, nasihat saya tunggu dia buat pergerakan ini. Jangan pergi short daripada sini. Tunggu dia buat pergerakan ini dan retest serta keluar rejection. Ingat, sentiasa
masuk daripada, kalau kita short daripada resistance. Jangan pergi short. Kalau anda breakout trader tu lain lah. Kalau anda retracement trader. Okay? Jadi jangan pergi short daripada sini. I do like Australia dollar ni untuk saya nampak dia akan sideways, lemah sideways kat area ni. Sekitar 0.71 ni, dan kepada crosses dia akan mula nampak, anda akan nampak dia punya holding pattern dekat crosses dia. Itulah dia, anda akan nampak holding pattern dekat crosses dia. Sideways lah, maksudnya in other words sideways lah pada level ini. Anda akan nampak holding pattern. Dan kalau anda nampak dekat AUD-CAD, dia tengah test, nak test balik 61.8 ni, retracement. Kita nampak holding pattern lah. Okey, kita tengok apa reaksi dia kat situ. Kita ada perubahan daripada sudut outlook polisi dia. Yang penting adalah kepada minggu depan. Ingat ingat China market masih bercuti. Kalau nak cari long untuk antipodian ni Australia dan juga New Zealand dollars, not now, bukan sekarang, not now. Australia dollar belum. New Zealand dollar saya dah keluar daripada position New Zealand dollar saya. Outlook berubah. Saya keluar daripada position saya. Saya masih positif kepada New Zealand dollar, tetapi pada minggu depan, belum sekarang. Saya dah ada position NU NJ, saya keluar bila pasaran punya ni price action menunjukkan penurunan. Tapi apa yang saya buat adalah saya tunggu pada RBNZ minggu depan. Ni kita kepada Australia dollar. Kalau nak long dia, not now lah, kecuali anda short term trade. Kalau anda scalping, itu lain lah. Anda technical support resistance, pivot ke pivot, support ke resistance dan sebagainya. Tapi untuk anda swing, not now, belum sekarang. Kanada dolar, outlook untuk pasaran minyak ni agak negatif. Kita ada US semalam, EIA, API menunjukkan bahawa pengeluaran minyak US tu meningkat. Itu yang kita nampak, minyak ni agak lemah. Kejap, mana pula minyak saya ni? Nampak pergerakan minyak ni adalah agak lemah. Sebabnya biarpun EIA tu holding, jumlah dia menunjukkan something yang sama seperti jagaan. Bagaimanapun pengeluaran minyak US tu banyak. Supply banyak, harga tu. Ni yang cuba ditimbal balas oleh OPEC dengan memotong pengeluaran. OPEC tak boleh bagi tahu US pengeluaran US terlampau banyak sebab US tu bukan member OPEC. Itu dia. Dia cuba ajak Rusia masuk kepada dia. Rusia tak akan nak jadi member OPEC. Jadi kita tengok benda ni lah. Pengeluaran minyak US bertambah dan sebagai pengeluar minyak, kita akan ada kesan dia kepada Kanada dollar. Ni yang kita nampak. IV tadi semalam kita ada IV PMI menunjukkan kelemahan ekonomi Kanada as we enter kepada kuartal pertama. Dan ini semalam PMI dia. IV PMI ni semalam. Ini adalah macam kita tengok PMI yang biasa tu lah. Menunjukkan penurunan. Sebelum ni adalah 59.7 dan seasonal Januari banding dengan Januari adalah juga lemah. Malam esok kita ada employment data dia dan employment index menunjukkan kelemahan. Nampak ni? Menunjukkan kelemahan untuk data pada Januari. Ini adalah Disember lepas, ini Januari 2018. Menunjukkan kelemahan. Jadi ada kemungkinan data ini yang keluar pada malam esok, employment change,
menunjukkan penurunan. Ini yang market dah letak pun. Unemployment rate dijangka menaik. Ni dia. Boleh faham macam mana kita deduce, macam mana kita ni. Bukannya trade news tu. IV keluar semalam, anda shortkan Canada dollar. Dengan apa? Antaranya dengan USD. USD CAD tu anda long. Faham? Sebab data ni. Then you trade into the data. Itu dia. IV keluar semalam. Mana? Bukan semalam. Hari Rabu. Hari Rabu. The moment data ni keluar, tunggu reaksi untuk long USD CAD. Itu yang saya buat. Itu short term swing ke arah data ni. Sekiranya kita in profit dalam data ni, kita letak BE, masih tak sampai kita punya TP level. Bukannya tak ada TP ada. Sekiranya belum sampai lagi TP kita in profit, letakkan BE plus. Tunggu data keluar, biarlah. Tapi kalau kita not in profit, apa saya buat? Saya akan kecilkan stop loss ke arah data ni. Itu saja. Sekiranya kita tengah loss, apa saya buat? Saya tutup je. Sebab idea tu salah. Itu saja. Itu cara trade into the event. Boleh? Tak semestinya kita betul sentiasa. Ini hari Rabu lepas. Cari daripada Rabu lepas. Jadi saya tengok USD kukuh, saya masuklah USD CAD, saya long ke arah data ni. Masih ada position tengah hold dan ke arah data ni pada esok. Itu dia. Faham cara dia? Cak. Fikir logik. Fikirkan secara logik apa yang dibuat. Sekiranya ada price action menyatakan tak patut nak pegang, kita keluarlah. Itu saja. Chef agak neutral pada waktu ni. Kita nampak kekuatan dia against CAD dan juga New Zealand dollar pada semasa. Itu pun New Zealand dollar dah mula retrace. Dan kita nampak untuk pergerakan dia adalah agak ranging. Sentimen agak neutral. Tak ke mana untuk chef. Dan New Zealand dollar pagi tadi data employment dia mengejutkan market, keluar lebih lemah daripada jangkaan. Kadar pengangguran meningkat, sedangkan aktiviti ekonomi dia meningkat, sepatutnya jumlah pekerjaan dia meningkat. Interesting untuk kita tengok benda tu. Dan kita nampak satu kejutan dalam market dan kita nampak kejatuhan teruk New Zealand dollar. Dan data pagi tadi, ini dia, data employment pagi tadi menyebabkan market mula menjangka bahawa ada kemungkinan RBNZ, Bank Pusat New Zealand, alih dia punya review balik dia punya kemungkinan untuk nak naik rate yang kita tahu dia dijangka naik rate pada tahun depan September. Disebabkan data pagi tadi ada pihak yang mula melihat tak dapat September tahun depan. Mungkin dia pergi Disember ataupun 2021. Ini dia. Jadi pada mesyuarat dia pada minggu depan, ingat, yang market nak tengok benda ni. Ini impact data pagi tadi lah. Market nampak, belum cantik. Dia nak naik rate macam mana? Dia naik rate menyebabkan ekonomi slow down sikit. Cerita dia dilihat akan mula menaikkan kadar faedah cuma pada September 2020. Nampak ni 1.9 ni. Jadi yang ini ada dalam anda punya outlook. Jadi itulah sebabnya kemungkinan minggu depan kita nak tengok benda ni. Kalau dia kekal kat sini, anda akan ada New Zealand dollar meningkat secara gradual dia. Kita mungkin akan ada lemah, lepas tu dia meningkat balik. Sekiranya ini kekal, ingat macam US punya ni dulu. Sekiranya ini berubah ke bawah, New Zealand dollar pengsan. Faham? Itu yang kita lihat daripada sudut yield. Boleh Kalau dia ubah time dia, instead of September pergi ke Disember atau March. Kalau dia kekal kat sini, yes. Apa dia cakap mungkin negatif, tapi lepas tu dia naik balik. Bergantung dengan sentimen pasaran lah. Ni dia. Ini yang market nak tengok Boleh? Faham Cak? Pina? Edward? Ni basically macam ni lah. Bos kata
gaji anda naik bulan 6 tahun depan. Tiba-tiba mesyuarat minggu depan, bos bagi tahu tak jadi bulan 6. Anda punya gaji naik September. Kita punya keluar daripada bilik meeting tu hentak kaki lain macam. Itu dia. Tapi kalau tetap bulan 6 juga okey lah. Bos kata ni macam mana pun gaji naik. Faham? Itu fundamental. Boleh? Itu asas dia. Faham Okey. Bagi cerita gaji semua faham. Okey. Jadi untuk New Zealand dollar pada waktu ni kita ada retracement move dia. Sentimen mungkin agak okey sikit lah pada waktu ni. Kita nampak S&P 500 futures ni is finding support finding support dan dia sideway pada waktu ni. Adakah dia naik terus saya tak tahu. Kita tengok nanti kepada Europe market. Okey. Kita tengok kepada ni, kita list nanti. Okey. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Untuk USD agak okey pada masuk ke arah Eropah ni kita nampak sideway balik pergi kepada harga asal. Euro pun sama, JPY pun sama, menandakan bahawa market tak ada liquidity. Bila anda nampak macam ni, dia naik balik kepada harga asal, bertaubat balik, maksudnya liquidity tak ada. Orang yang buy tadi dia exit market. Itu saja. GBP kita ada Theresa May yang berkunjung ke Brussels. Satu kemungkinan yang positif, kita nampak GBP kuat sikit, tapi adakah dia akan dapat apa-apa dekat Brussels? Kita tak tahu. Bank of England hari ini dijaga agak dovish. Australia dollar, kita nampak retracement move. Semalam RBA low menyatakan bahawa kita ada outlook untuk rate dia adalah lebih stable, dan kita nampak dia test satu psychological level untuk AUD USD pada 0.71 tu. Kanada dollar di trade lebih lemah pada sesi Asia selepas data mengenai minyak US menunjukkan pengeluaran meningkat dan itu melemahkan harga minyak dan turut melemahkan Kanada dollar pada semasa. Untuk chef ditagangkan agak ranging dan New Zealand dollar is making retracement pada waktu ni ke arah RBNZ. Kita nampak pasaran lebih bearish kepada New Zealand dollar disebabkan jangkaan ada kemungkinan dia move dia punya rate hike tu daripada September 2020 mungkin beyond September 2020. Gaji nak naik tu macam tak jadi. Itu dia. Jadi of course kita ada dia kalau kita nak kata bearish jatuhlah dia. Kalau jatuh satu line macam tu senanglah hidup kita. Market ni move dalam cycle, gerak naik, gerak turun naik, turun naik. Jadi kita tengok apa sentimen pasaran kepada New Zealand dollar. Pagi tadi kita ada employment data dia yang lemah, yang mengejutkan pasaran sebab pasaran memang jangka lemah tapi tak dijangka selemah itu. Itu something yang agak mengejutkan pasaran. Okey. Kalau tak ada soalan kita break dahulu. Basically untuk komoditi dollars hari ini adalah lemah dan kita nampak kekuatan dekat risk market, risk JPY dan juga chef serta USD pada semasa. Minta talk tentang bond yield untuk 10 years turun since November last year. Is it because demand untuk bond? Basically kita nampak bond yield menurun disebabkan outlook untuk inflation menurun, Bandris. Semalam kita ada US bond auction dia di mana result dia menurun daripada 2.73 sebelum ni ke 0.69. Okey. Basically outlook untuk inflation US menurun. This is interesting disebabkan kita ada global growth factor menurun, pasaran-pasaran bond lain menurun. Bukan hanya kat US, kita ada bond yield untuk Japan semalam pun menurun. 10 years Japan ada ke tak dalam ni? Japan, ni 2 hari lepas, hari Selasa pun menurun. Tetapi demand dia lebih tinggi.
Daripada 0.02 ke negatif 0.01. Ini pasaran nombor 2 bond. Itu yang menyebabkan secara besarnya bond yield menurun. Apa kesan dia? Jadi kesan dia macam ni. Sekira kita nampak US punya yield ni menurun. Okey. US punya yield ni mana dia? Ni menurun. Okey. Jadi apa kesan dia? Secara besarnya kepada market, kita akan ada yield yang dijangka menurun. Maksudnya pulangan, faedah anda simpan tu dekat market, anda punya interest menurun. Itu kesan besar dia. 10 years ni terutamanya. Itu adalah satu reference rate dalam dalam market. 10-year treasuries ni. Basically, pulangan dalam ni akan menurun. Kita ada untuk kuartal pertama punya earnings, syarikat-syarikat punya earning, jangkaan oleh market adalah juga akan menurun. Jadi apa yang bakal berlaku? Sekiranya ini berlaku dan benar dia berlaku macam itu, tetapi pada masa yang sama ekonomi dunia meningkat naik. Kita akan nampak AUD, NZD, keadaan dolar menaik. Kita akan nampak kelemahan dekat USD. Sekiranya ekonomi dunia turun, growth dunia turun dan bond yield stay dekat sekitar itu, kita akan nampak JPY, kita akan nampak USD, kita akan nampak chef menaik, orang lebih simpan duit, orang lebih simpan cash. Itu dia. Okay. Maka bond yield ni jadi menarik je lah kan. Dia jadi menarik. Yield tak cun. Bukan macam ni. Basically kenapa yield tu menurun? Dia something yang menunjukkan dia macam ni lah. US punya treasuries tu dah jadi kurang menarik. Kenapa? US government, dia berhutang lagi banyak, perbelanjaan dia meningkat. Jadi dia naikkan jumlah bond dia. Dia naikkan terbitan bond. Dia berhutang lagi banyak lah. Masalahnya, dia berhutang lagi banyak. Tapi dia bayar bunga lagi sikit. Nampak? Okey. Jadi kalau dia bayar bunga lagi sikit, permintaan kepada bond dia tak ada banyak. Market stock dia, pasaran saham dia kena naik. Growth dia kena naik, barulah orang melabur kat situ. Dan kita nak tengok yield ni berada di atas. Faham? Sekiranya yield pasaran makin jatuh, anda akan nampak US punya permintaan tu makin turun. Itu dia. Tetapi masalahnya kita kena tengok dekat dunia ni. Kalau tempat-tempat lain kat satu dunia ni turun juga lebih hancur daripada US, orang tetap pergi US sebab dia ekonomi nombor 1 dunia. Bank yang paling kuat, orang tetap pergi kat dia. Tapi kalau tempat lain cantik, orang dah pergi kepada tempat lain. Growth, Australia, New Zealand, China, Malaysia, Indonesia, Singapore, orang pergi ke tempat lain. Faham? Itu dia. Fikirkan benda-benda ni. Jadi ini sebabnya tolong baca ini. Satu saya suruh baca PMI ni. Ada satu, anda nak tengok global ni, anda tengok kepada JP Morgan. JP Morgan tu adalah bank terbesar dekat US. Maybank US lah. Kalau kat Malaysia ni, Maybank yang paling besar kan. Ni Maybank US. Sampai keluar Maybank US aku. Okey. Tengok yang ni. Anda akan tengok ke depan. Nampak ni. Dia cerita the rate of global economic expansion is jatuh. Masih menurun as growth on new order inflation weaken international trade in goods. Okey. Cerita dia, kalau anda baca-baca ni, apa yang ada, Malaysia ada kat situ, dia ceritakan bahawa dalam ni, dalam manufacturing. Okey. Dekat sini National PMI data indicated that US remain the main driver of global economic expansion.
dan kita nampak output growth slowed tu, kita nampak US masih kuat. Ni report yang keluar bulan-bulan. Satu baca PMI tu. Jadi kita tahu global secara besar je kat mana duit pergi, kat mana apa jadi. Boleh Germany keluar teruk negatif 0.4 banding 0.8 month on month. Habis. Ada tengok euro sekarang, ada tengok USD index sekarang. Apa ni? Ni yang sedang berlaku sekarang lah. Okey, Germany tadi keluar. Okey, kita berhenti rehat dulu dan kita sambung. Lihat secara makro lah, lihat secara besar. Okey, kita berhenti rehat dulu dan kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, ada satu yang saya kongsikan tadi, iaitu fail untuk... mana pula fail tu ya? Kejap. Saya buka balik. Mana pergi US? Okey. Ini something yang amat yang saya gunakan dalam trading saya. Anda boleh dapatkan file ni dekat link yang saya bagi tadi, Refinitiv ya. Refinitiv ni tadi ada website dia tadi yang saya kongsikan. Okey, ini yang saya gunakan. Cak, kalau nak trade dalam saham, apa yang saya buat adalah saya lihat kepada lead. Saya ni ikut sektor. Saya trade ikut sektor. Saya nak sektor yang naik. Saya nak melabur dalam tempat yang dia menaik. Faham tak? Dengan dia untung lah. Kita melabur, kita letak tempat untung. Kenapa kita letak tempat rugi? Faham? Simple. Boleh dengar? Tak tahu dengar ke tak ni? Okey. Faham Kita melabur. Kenapa anda melabur tempat rugi? Itu itu nak derma duit. Itu bukan tempat ni kita melabur tempat yang buat duit. Jadi apa yang kita cari? Saya cari tempat yang untung. Tempat yang kita tengok sektor. Ni sektor-sektor dia. Ni yang saya buat. Saya keep scorecard dia dan saya tengok kepada sektor yang naik. Sektor yang menaik. Match ataupun above. Kita cari above ni. Kita cari above ni dan mana satu yang banyak naik. Kita tengok consumer discretionary, industrial, healthcare, ini yang naik. Teknologi, ni yang naik. Lepas tu kita match juga dengan earnings, dengan revenue dia. Kita cari yang revenue above. Okay. Mana yang paling tinggi? Healthcare. Sini pun sama, healthcare. Jadi saya akan cari kepada sektor healthcare. Okey. Apa saya punya, nampak cara dia? Jadi ini adalah leading industry saya. Ini leading industry saya. Jadi apa yang saya buat? Saya start buat research. Apakah isu utama? Apakah R&D? Apakah apa-apa mengenai healthcare? Lepas tu saya masuklah healthcare punya ni. Saya carilah healthcare, apa isu pharmaceutical ke, biotech ke, apa ke, dan apa isu dia, apa something, dan saya identify company yang leading. Lepas tu saya tengok kepada book value lah, earning per share lah, dan lain-lain. Itu dia, tak payah nak tengok semua pengsan. Macam kita tengok candle satu ni baru bozu, kemungkinan dia nak naik. Sama. Faham? Boleh faham? Nanti selepas ni saya postkan yang ini dekat yang dalam CTFX. Boleh forward tak? Mana? Siapa? Mandris. Boleh forward tak dekat daripada group 2 ke dalam ke dalam public punya group. Boleh Tolong forward dalam public punya group ni cara dia. Kita tengok kepada leading, kat mana leading. Lepas tu thank you Badris. Dan apa kita tengok kepada leading industri dia, leading sektor dia, itu yang kita masuk. Jangan cari sektor yang jatuh. Itu kita tahu utilities jatuh, PG&E yang bawa jadi jangan masuk utility, biarpun kita ada cyclical dia dia non cyclical ke apa ke, tapi dia jatuh. Faham tak? Sebab tu jangan tengok cyclical dengan non cyclical saja. Dia ada benda besar dia dulu. Kita tengok kepada leading sector, kuartal keempat last term, jadi kemungkinan untuk this term ada momentum. Kita cari leading. Cari company leading. Kita masuk yang leading saja. Kita nak letak duit bank yang terbaik. Macam tu. Boleh Ini cara paling simple lah. Dan lepas tu anda tengoklah fundamental, tunggu dia, dan kita tahu company-company kukuh dalam sektor berkenaan, dan lepas tu kita cari leading companies dia, kukuh, kita tunggu technical, itu saja. Kita tunggu technical. Lepas tu melabur lah.
masuklah, beli, trade lah, itu je. Nanti tengok Bang Dres dah hantar kat grup. Tengok kat grup lepas ni ya. Tengok yang ni adalah tengok revenue both revenue dan earnings dua-dua revenue dan earning. Ada satu lagi iaitu kepada projection. Tengok dekat website yang saya bagi tu, tengok kepada projection. Mana projection yang tinggi? Kalau lepas tinggi, projection pun tinggi, then itu sektor anda. Trade sektor anda punya. Faham? Boleh ya? Tengok projection. Jangan tengok kepada itu saja, tengok projection juga. Itu cara dia. Bukannya main masuk je saham, main tengok naik buy. Bukan cara tu. Boleh pengsan terduduk. Okey. Tu kita dah sentuh saham sikit, kita dah sentuh forex, kita dah sentuh komoditi. Jadi saya rasa kita masuk kepada topik kita lah. Ni starting anda dalam ni. Ingat, investing dan juga trading. Ini dua benda yang berbeza. Kita boleh jadikan serupa dengan kaedah dia tak sama. Investing, bila kita invest, melabur, kita tak pakai, mana ada kita simpan ASB ada leverage. Mati orang bayar. Dia bagi leverage 100, simpan ASB. Hoi, kaya semua. Simpan 100. Dia naik saja. Berapa Liza? Simpan berapa? Simpan 2,000 jadi 200,000. Katalah ASB 7%. 7%. Oi, kaya. 14,000, 28,000 maksimum. Setiap tahun pakai leverage. Mana ada? Dia tak sama macam tu. Okay? Cerita dia investing ni dia tak ada leverage. Trading kebiasaannya leverage disediakan. Macam ni. Kita ni memainkan dua peranan apabila anda trade duit anda, sama ada dekat forex, saham dan sebagainya. Ramai di antara kita diajar trading jangan pakai leverage. Masalahnya tak pakai leverage, modal ramai tak ada. Dan leverage tu sendiri memainkan two prong punya peranan. Satu, dia boleh musnahkan akaun anda dengan cepat. Satu lagi, dia boleh bantu anda naik dengan cepat. Kalau tanya saya berapa leverage nak diambil, ambil sebesar mungkin. Sebab bagi siapa yang mengikuti live FB saya semalam akan faham bagaimana kita limitkan losses kita dan kita tentukan berapa kita nak trade. Okey? Ini kita akan sentuh dari masa ke semasa. Untuk webinar pertama ni, saya nak cerita secara permulaan sajalah. Starting ini dahululah. Ramai kita diajar kaedah. Kalau anda baca, banyaknya mengenai institution trader punya cara. Trade 2%, trade 3% daripada modal yang ada dalam akaun anda. Jangan buat benda mengarut lah. Itu bukan cara dia. Sebabnya bagaimanapun anda punya emosi tu akan terganggu. Macam mana pun. Tak kisahlah modal kecil ke, modal besar ke. Perasaan tamak dan takut, fear and greed akan sentiasa menjadi panduan kepada trading anda. Instead of anda mengawal emosi anda. Tanya kepada diri anda berapa kali yang anda katakan ini loss 2% dia. Nak kena 2%, tak apa, aku boleh lagi 3%. Tak apa, 5%. Tak apa, 6%. Alamak, dia turun balik, dah tak boleh nak loss. Tambah satu position, ni nak naik lagi. Dan lama-lama, anda punya risiko naik, dan lama-lama akaun lebur. Berapa kali kita buat benda tu? Fikirkan ya. Sebagai retail trader, kita lain. Institution trader dia lain. Dia bekerja. Institution ni orang bekerja. Trader ni ramai orang bekerja. Ada yang letak duit sendiri. Yes. Fund managers dan lain-lain. Dia orang letakkan duit sendiri. Soros. Dia tu banyaknya duit dia. Dan juga pelabur dia lah. Cerita dia dia orang ni bekerja. Ada SOP yang dia ikut. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Rugi hari ni, untung hari ni. Itu dia. Kita pula lain. Kita ni banyak. Kita ni trade duit kita. Itu beza dia. Jadi nak ikut SOP tu payah. Ada SOP tapi
SOP tu duk langgar. Kenapa ia berlaku? Ini something yang anda kena mula fikirkan, ya. Inilah dia mengenai trading psikologi. Kalau tanya saya, trading ni is all about psychology, 100% psikologi. Tak ada 10%, 20%, 50%, 60%, tak ada. It's all about trading psychology. Teknik anda adalah sebahagian daripada trading psychology anda. Terdiri daripada 3. Market, strategi dan retail trader punya mindset. Tiga-tiga tu adalah subtopik di bawah trading psychology. Hebat mana pun orang tu tahu market, kalau tanya, oh macam ni candle, oh macam ni market, itu pasti naik. Tanya dia berapa kali yang dia main tak je, tekan. Cerita dia is all about trading psychology ni. Elemen paling penting dalam dagangan anda bukan teknik, bukan pengetahuan market. Elemen paling penting, starting, kalau tanya mana nak start untuk nak buat sistem, yang pertama sekali anda tengok diri anda dahulu. Ini tempat anda bermula, bukannya belajar nak lukis support resistance, nak buka download MT4, bukan. Anda nak berniaga, anda kena tengok diri anda dahulu. Tengok diri anda dahulu. Bukannya tahu kat mana buka kedai. Bukannya tahu cara nak buka pintu kedai. Bukan itu caranya. Merancang. Ini asas dia. Dalam diri kita ni ada 3 benda yang kita kena kuasai. Pertama, kepercayaan yang betul. Saya jarang gunakan perkataan betul, tetapi dalam kepercayaan ni ada benda betul. Objektif kena jelas, kena sesuai dengan diri kita. Lihat cermin. Jangan percayalah 100. Memang ada orang 100 trade jadi 1000, 100 trade jadi 500, macam ni lah. Kalau dia tahu macam tu boleh buat 500%, 400%, tak payah cari orang. Jual rumah sendiri, letak dekat forex, trade. Kalau boleh dah, beli forex. Beli bulan lah, beli bulan. Tak payah. Cerita dia tak payah cari orang sendiri. Tak ada. Kita dia pun takut nak letak besar-besar. Bukan apa, letak besar lebur besar. Tu dia. Lepas tu market bukan kita punya. Trade di market yang kita punya. Bukan kita punya, jangan trade. Kalau anda dapati diri anda kata market tu bukan kita punya, soalan saya, kenapa anda trade? Tak payahlah trade. Itu tempat rugi, bukan anda punya. Trade market anda punya. Market yang sesuai dengan sistem anda. Itu dia. Kalau kita kata market bukan kita punya, jangan trade. Sebab forex ni tak ada orang punya. Tak ada. Bank pun rugi kat sini. Bank negara pun pernah rugi kat situ. Lepas tu kita claim kita macam kita kalahkan bank negara. Alah. Fikirkan kelebihan kita. Cari apa kelebihan anda. Ni dia. Ini yang akan saya bawa nanti mengenai konsep portfolio trading. Something yang anda mula rencanakan, anda mula rancangkan lepas ni. Fikirkan mengenai passive income, mengenai financial freedom anda. Buat anda punya belanjawan secara annual, secara tahunan. Jangan buat secara bulanan. Anda lihat perbelanjaan anda untuk bulanan serta bermusim. Raya, cuti masa budak nak sekolah dan lain-lain. Bila perbelanjaan kita meningkat, buat dia. Rancangkan perbelanjaan anda bulanan. Itu adalah anda punya financial freedom figure. Okay. Lepas tu tengok kat mana sebarang passive income yang anda ada sekarang. Kat mana anda sekarang? Jauh mana defisit dia? Katalah anda ada simpan ASB. Katalah ada 10,000 dan anda ada annual dia katalah 7%. Maksudnya anda dah ada 700. Anda baru ada 700. Katalah
anda punya itu annual. Katalah kita punya ni adalah setahun sebanyak 120,000. Maksudnya defisit anda masih lagi 117,300. Apa anda punya perancangan untuk nak cover defisit tu? Ada tak anda merancang apa-apa? Trade forex, let me tell you, that is not your gateway untuk financial freedom. Itu tool untuk anda membina active income anda. Financial freedom melalui passive income. Semalam saya ceritakan dalam FB Live, insya-Allah dalam minggu depan saya akan masukkan topik itu dalam kita punya topik untuk minggu depan ya, mengenai money management ya, mengenai ni. Sebabnya ramai yang buat macam ni, dia trade untung, dia pergi withdraw untung dia, duit yang asal tu letak dalam tu duit market katanya. Lepas tu yang untung dia keluar, dia pergi leburkan. Maksudnya dia pergi tak ada makna. Kalau trade macam tu tak ada makna. Ada yang kata untuk extra income. Extra income yes. Tetapi extra income tu daripada duit modal asal, duit simpanan yang ada tak boleh hilang pun. Bila untung dekat forex anda pergi belasah. Padahal itu duit ni ya. Sambil tu dalam trading anda pergi belasah juga, katanya duit market. Fikirkan benda ni ya. Tengok toleransi anda kepada risiko. Time frame. Ya. Berapa lama anda nak masuk satu sistem, apa yang dia nak capai dan risiko yang anda ambil, capital yang digunakan, bergantung kepada nilai diri kita, objektif dagangan dan pengetahuan anda kepada sistem anda. Buat benda-benda ni. Ya. Investment portfolio dan trading portfolio. Investment portfolio ni lebih kepada general asset classes dan benda yang invest. Ini sikit yang saya sentuh semalam mengenai contohnya macam ASB, property, kepada something yang nampak tetap dan stable lah. Property agak kalau nak start explore lah benda-benda macam ni, REITs, REITS, start explore. Anda boleh pelbagaikan risiko anda. Instead of beli rumah, anda letak satu tempat. Bukan saya kata jangan, cumanya pelbagaikan, diversify. Anda boleh beli physical rumah, anda boleh beli security kepada property. Jadi fikir-fikirkan benda ni ya. Dan trading portfolio spesifik sama ada forex, saham dan lain-lain ya. Dan shorter time frame. Itu beza dia. Fikirkan apa yang anda trade, apa yang anda, kat mana anda park duit anda. Fikirkan kat mana. Jadi ini asas dia lah. Anda tahu where you are putting your money. Yang anda nak tekankan kepada base, benda-benda yang tidak mempunyai risiko yang besar, amat kecil. Pegangan cash, fixed deposit, bond, investment link insurance. Ni benda-benda yang hampir pasti. Tak ada benda pasti, tapi hampir pasti. Lepas tu kepada medium risk. Saham untuk dividen, corporate bond. Saham kat situ bukannya saham yang kita trade hari-hari, bukan. Ramai yang ini bolehlah masuk saham, trade hari-hari. Trade saham hari-hari itu adalah dekat summit, mempunyai risk. Equity trading adalah kepada bukan CFDs. Kalau CFD itu ke atas. Ada yang kata CFD itu medium. Tak, itu atas. Selagi anda menggunakan leverage, itu ke atas. Faham? Itu ke atas. Selagi anda menggunakan leverage, selagi anda pegang hari-hari, itu ke atas. Ini equity trading dia lain. Anda buy and hold. Ini terutamanya kepada dividen. Corporate bonds, ETF, REITs, ini kepada dividend yield, kepada something yang memberikan ASB, contohnya. Mutual fund, ini medium risk. Spot currency, ini yang ke atas. Yang kat sini, dia mempunyai volatility yang banyak dan biasanya penggunaan leverage yang tinggi. Jadi fikirkan
apa yang anda masuk dan bagaimana anda membahagikan modal dagangan anda. Fikirkan mengenai anda punya kemahiran. Ramai yang start, saya mula macam ni lah. Saya tak tahu. Unconscious incompetent. Saya ingat bila start trading tu saya tahu semua benda. Trade jadi. Bila tak jadi, saya tak tahu kenapa tak jadi. Tukar teknik. Dan lama-lama saya tahu. Saya tak tahu. Saya ingat ada trader hebat dalam dunia ni. Let me tell you now, tak ada trader hebat. Tak ada. Jangan tengok, oh dia tu trader hebat. Tak. Yang hebat adalah diri anda. Tak ada trader hebat. Yang ada trader berdisiplin. Itu saja. Dia ada satu sistem yang dia disiplin nak ikut. Yang hebatnya bukan kepada teknik dia. Yang hebatnya adalah kepada disiplin nak ikut teknik serta kaedah dia mengurus. Berhenti cari teknik hebat. Tak wujud. Anda dah ada teknik anda faham, itu teknik hebat anda. Boleh? Ramai yang mempunyai terpesong. Dia ingat, oh semua teknik, oh ni. Teknik ada turun naik. Yang penting kita disiplin dan kita memantau dia. Itu saja. Conscious competence. Kita mula sedar benda tu. Kalau anda mula sedar benda tu, trading ni cuma ikut kepada sistem, disiplin kepada dia dan mengurus, barulah anda mencapai kemahiran dalam trading. Dan akhir sekali ke atas tu unconscious competence. Benda ni payah. Kita buat dia secara automatik. Saya nak kata nak sampai ke atas tu tak. Saya tak dapat. Saya sentiasa keep myself conscious lah, sentiasa sedar sebab saya buat manual. Saya jenis old style, old school, manual. Objektif performance anda kena clear. Anda tahu kenapa. Ingat, bila kita berdagang ni, kita cuma berdagang kepercayaan kita dalam pasar. Di sinilah kenapa anda kena set kepercayaan yang sesuai dalam trading ni. Dalam diri kita ada dua, iaitu kemahiran mengawal emosi dan kemahiran daripada sudut kepintaran kita, IQ kita. Dan pedagang yang mempunyai EQ, kemahiran mengawal emosi, berdisiplin, mempunyai keputusan dagangan yang lebih tinggi. Masalah kita adalah disiplin. Kenapa? Kita tak percaya kepada diri kita. Kita tak yakin kepada diri kita. Sebab kita basically tak tahu apa prestasi. Kita lihat kepada naik turun apa? Kita lihat kepada gain. Itu dia. Anda nak naikkan disiplin anda. Anda kena lihat anda punya trading daripada risk yang diambil, bukannya daripada gain yang dibuat. Lihat daripada risk yang diambil. Risk banyak ni, apa pulangan dia? Kalau dia pergi mula negatif, anda jangan letak. Tak, dia tak sabar sebab dia basically macam ni, Syukri. Anda tak sabar sebab anda tak yakin kepada teknik anda. Kalau anda yakin teknik anda yakin kepada sistem anda tunggu juga level itu. Itu dia. Nampak tak? Kalau anda tak yakin kepada teknik anda akan jadi tak sabar. Fikirkan. Faham tak apa maksud saya? Itu dia. Sebab dia kepercayaan. Ini asas dia. Sebab kepercayaan kita tu tak ngam. Kita cuba untuk masuk market sentiasa. Tangkap all the movement dalam market. Sedangkan teknik kita identify certain movement, certain pattern. Fikirkan jadi kita cuma tunggu macam tu baru kita masuk. Trade your system. Tu dia. Set belief anda lah. Awareness, ketahui apa kepercayaan yang anda ada, ketahui apa kepercayaan yang ada untuk pedagang yang berjaya dalam pasaran, serta kita selaraskan. Ini kena buat. Seriously. Ini kalau ini yang mengubah hidup saya. Bukannya saya belajar fundamental, pergi belajar bukan. Yang mengubah hidup saya adalah saya buat benda ini. Saya tulis saya punya kepercayaan kepada pasaran. Kalau nak tahu bagaimana saya berubahlah daripada
Dulunya macam itulah. Trade banyak, cantik-cantik, lepas tu lebur. Cantik-cantik lebur. Saya ingat modal, saya start dengan modal besar. Itu je saya beritahu. Saya dapat duit VSS, saya trade dengan modal yang besar. 50,000 USD. 50,000 USD itu dalam masa 2 minit habis. 2 minit. Masuk sebelum NFP. Kalau anda sebelum trade forex tahu tak apa NFP? Mana tahu. Kita pula macam mana guna MT4 ni, tekan, not enough money. Apa benda ni? Pup, habis 50,000. Tak sampai seminit rasanya. Tak sampai 2 minit, seminit. Saya pergi dapur, light rokok, pergi dapur tu, habis. Tak ada account dah. 50,000 lenyap. Itu tahun 2006 kalau nak tahu. Habis. Lepas tu depo, waktu tu mana ada orang depo kecil. Waktu tu sebabnya kita pakai TT waktu tu, ataupun credit card TT lah, banyak pakai TT. Sebabnya ambil masa dan charges dia tinggi. Jadi kita letak banyak. Saya depo 10,000 waktu tu. Oh cantik naik. Lepas tu lebur balik. Bukan lebur, dia turun balik. Lepas tu naik balik. Tak ke mana lah. Tak ke mana. Jadi bila saya fikir-fikir balik, apalah salahnya? Ini dia. Salahnya saya cuba trade market. No. You try to trade the market, anda akan amat frustrated. Anda akan frust. Kenapa candle ni tak naik? Naiklah kau. Kalau anda dapati anda buat bercakap dengan chart tu, that is short. Dia sepatutnya trading ni tak ada emosi. Anda cuma lihat dia sebagai tool. Macam kita nak masuk bilik, kita buka pintu. Pintu tu trading anda. Kadang-kadang pintu tu kunci, kadang-kadang pintu tu boleh buka. Cerita dia berapa kali dia terkunci, berapa kali dia terbuka. Benda tu. Itu sistem. Itu je. Jadi inilah yang menentukan kita punya ni, belief, kita punya kepercayaan itulah. Antara kepercayaan kepada pedagang-pedagang top adalah dia bertanggungjawab kepada result dia sendiri. Dia tak salahkan orang, dia tak salahkan lain. Kita kawal kita punya financial destiny. Kita mempunyai objektif yang mendalam, yang kita tahu kenapa kita trade, kita punya gain, berapa nak buat, risiko kita dan position sizing model kita. Kita tahu kita kena ambil risiko dan ada rugi dalam trading. Tak nak rugi, jangan trade. Simpan dalam saving account lah, ataupun simpan bawah bantal. Tak payah trade kalau takut rugi. Jangan. Okay. Kita kenal pergerakan pasaran dan kita adjust strategi kita. Kita trade market kita punya. Dan bila market bukan kita punya, apa yang kita nak buat? Kita mencapai objektif kita menerusi position sizing, bukan entry. Kita tahu berapa nak trade pada setiap kali entry tu, dan kita tahu performance trading kita. Bergantung kepada market type dia, apa expectancy dalam bull market, apa expectancy system ni. Dalam bear market, apa expectancy system tu. Kita ada kelebihan, kita buat analisa kita, kita kawal risiko kita, dan kita trade dengan kaedah yang simple. Tak ada ini, tak ada. Bagaimanapun anda trade tahu apa. Yang saya ceritakan mengenai sentimen market, tahu apa jadilah. Itu sepatutnya seorang trader, bila anda pergi shorter term, anda tahu apa jadi setiap masa kalau anda shorter term. Kalau anda longer term, anda end of the day, ini jadi hari ini. Macam baca newspaper. Apa jangkaan. Jadi gantung kepada diri anda. Entry is not as important as how you manage your entry. Complex exit, kita tahu macam mana nak keluar. Macam ni jadi aku keluar macam ni. Macam ni jadi aku hold. Tak ada soalan ini naik lagi ke, ini korektif ke, ini adalah impulsif ke, tak ada. Dia amat jelas. Macam ni, ini impulsif, aku hold. Ini kompulsif, aku cut. Itu je. Anda clear apa yang anda buat. Profit biaran. Maksudnya kita jelas cara nak keluar. Losses pun sama. Kita tak biar dia.
Dan kita memahami risk reward sebelum entry. Bila nampak entry, nampak tempat keluar. Jangan nampak entry, tak tahu tempat keluar. Jangan trade, jangan enter kalau tak tahu benda macam tu. Yang kita nak tahu adalah risk reward kita yang favorable. Ada masa losses banyak tak apa, asalkan kita punya risk reward tu cantik. Depend kepada sistem anda. Yang penting kita maintain kita punya disiplin dan kita follow proses serta memantau sistem kita. Itu sahaja. Kita bentuk market punya mental model, maksudnya kita bayangkan, bila anda buat technical, kita bayangkan pergerakan harga, kita sebelum entry tu bayangkan, buat imagery anda. Kita pantau elemen pasaran. Ada masa kita salah. Ada masa apa yang kita rasa akan berlaku dalam market, dia tak berlaku. Apa kita anticipate, tak berlaku. Be critical about mental model kita. Trading adalah satu bisnes yang serius. Dia bukan benda suka-suka. Manage dia macam bisnes. Kita kena ada plan kita, sistem kita yang merangkumi kita punya psikologi, strategi dan contingency. Kalau macam ni berlaku, tak sama apa yang kita buat. Simpan rekod. Sama juga macam bisnes, kita ada rekod untuk perniagaan kita. Kita faham apa yang jadi dan apa yang tak jadi. Review dan monitor trading system kita. Saya akan cerita dalam webinar yang akan datang. Bagi dah ikut ni faham. Expectancy dan lain-lain. Act on system kita. Position sizing anda. Kejayaan kita adalah daripada dalam diri kita. Spend lebih banyak masa kepada diri anda. Self-work, key foundation to remain persistent. Maksudnya kita akan tetap bertabah, kita akan tetap kita punya disiplin tu sekiranya kita melihat kepada diri kita. Sebab itu saya katakan, list ini anda kena buat dia. Kalau tanya saya, apa yang abang buat setiap ni? Saya tulis saya punya trade plan. Saya tulis saya punya sistem belief ni. Setiap bulan, benda ni saya tulis. Ini yang keep me centered. Ada orang tanya, macam mana Zul ni? Dia buat ni. Tak, bila dia, saya trading, saya mengajar, saya travel. Orang tanya, bila kau ada masa? Yes. Time it depends on you. Bila dalam flight tu, waktu tu lah saya tulis benda-benda ni. Yang ikut kelas Sabah tu tahu. Dalam flight tu saya tulis. Sebulan sekali saya tulis saya punya ni. Trade in the zone. Trading in the zone ni maksudnya, trading ni satu kemahiran. Kita bila mindset kita tak optimal, anda ada kena bayar hutang ke, duit tak cukup ke, anda start tengok ni aku kena withdraw duit ni, tak apa, enter satu dulu. Waktu tu lah anda loss. Berapa kali kena macam tu? Waktu tu ada loss. Tengok balik ada dah untung tadi tak boleh, ni sikit lagi nak bayar hutang ni. Waktu tu lah dia lawan. Jangan trade macam tu. Optimal mindset. Kita visualize, sebut tadi imagery, emotion control. Sebelum kita trade, buat benda ni. Sebelum anda buka chart, sebelum anda lihat Forex Live, sebelum anda tengok apa-apa feed news anda, Bloomberg ke, MNI ke, apa-apa yang anda guna, Reuters Icon ke, anda guna Twitter ke, apa-apa. Sebelum anda duduk, sebelum anda buka komputer anda, buat benda ni. Duduk, tutup mata, 5 minit, dengar nafas anda sendiri. Tenangkan diri anda, tarik nafas. Ini something yang saya buat. Bila saya kata saya trade, sebelum saya trade tu, saya akan duduk depan laptop, depan PC saya duduk dan tutup mata for 5 minit. Saya senyap, bertafakur lah lebih kurang. 5 minit saya dengar nafas sendiri, saya tenangkan fikiran, dan setiap nafas tu saya bila embus, ni something yang saya gunakan lah dalam imagery teknik saya. Saya setiap kali embus nafas, saya bayangkan masalah ke apa ke, dia keluar dengan nafas tu. Dia tarik balik, saya imagine ambil something yang sustainable, something yang
yang bantu kepada the sustenance of my thinking. Maksudnya something yang positif. Saya cuba kalau ada apa-apa dan sekiranya saya dapati dalam 5 minit tu saya tak tenang, saya tak trade. Saya buat kerja lain, tengok TV ke apa ke. Ini sebagai persiapan saya sebelum trade. Lepas tu saya analisa lah, tak ada entry, saya letak, saya tunggu tempat, saya tunggu set up, saya letak alert. Lepas tu buatlah kerja lain. Yang menghadap candle turun naik tu buat apa? Tak payah. Sebab itulah lagi lama anda berdepan dengan chart tu, dia berantu. Dia berantu. Anda akan jadi dah naik. Anda dah tekan. Tak payah. Dia tak kena besok market ada lagi. Bukannya makin banyak entry, makin banyak untung. Kalau makin banyak untung, tak apa. Ini rugi adalah, betul tak? Fikirkan. Buat decision trading anda secara tenang, clear. Tolong try buat benda tu lah. 5 minit, tengah nafas sendiri, rehat, tenang, barulah anda trade. Pasang alarm. Tu. Sebabnya kita tenung chart. Itu dia. Tak payah. Syukri, tak payah. Letak alert, buat kerja lain. Alert keluar, alert banyak jenis alert. Anda boleh gunakan dekat TradingView, anda boleh gunakan dekat MyFXBook, anda boleh gunakan dekat investing.com. Alert keluar, baru tengok chart. Jangan tenung candle, tolong. Itu yang rugikan anda. Berapa kali cantik, kita ingat cantik sekali. Yang tak cantik tu dekat nak 10 kali kebanyakan. Tapi kita tak ingat yang tak cantik tu. Kita ingat yang cantik sekali jadi tu. Tak ada. Manusia ni kita suka ingat yang cantik je. Yang tak cantik tu kita tak ingat. Itu selalu berlaku. Fikirkan ada hidup kat luar market. Tak payah forex, tak payah saham, sentiasa. Ada masa luar market, ada masa untuk diri anda. Spend masa dengan orang yang tersayang. Okay? Bersyukur. Acknowledge benda-benda yang elok dalam hidup kita dan sentiasa positif. Kalau anda mempunyai attitude yang negatif dalam trading ni, dalam pelaburan ni, itu payah. Sebab tu saya dalam grup Telegram tu, negatif saya buang, saya remove. Bukan apa, it doesn't help. Kita berdepan dengan pasaran, kita berdepan dengan diri kita berdepan dengan disiplin kita, dan rakan trader kalau dia negatif, itu akan menekan kepada kita, something yang unnecessary. Tapi konsep sekarang ni makin banyak layer, makin untung bertingkat-tingkat. InsyaAllah. Kalau sistem ada layer, dia macam ni. I got nothing against layer. If you plan for layer, kalau dia terlayer, itu cari pasal lah. Tapi kalau anda plan untuk layer, instead of letak satu entry 10 lot, saya letakkan 10 entry, satu lot setiap satu. Whatever you do, you know your risk, that is not wrong. Bertingkat-tingkat tak ada masalah. Tapi if you know your risk, tak ada masalah. If that is your system. Masalahnya, anda main nasib baik. Tahu tak nasib baik? Kita buy, dia turun, kita buy lagi. Dia turun, kita buy lagi. Sepatutnya bukan itu cara layer. Saya tak percaya cara layer cara tu. Itu cari hal. Cara layer itu dipanggil scaling in. Anda boleh pergi Google dia, scaling in. Scaling in ni, you layer, kita masukkan extra entry apabila kita punya risk yang entry pertama tadi dah cover. Maksudnya kita letak BE, masuk second. Itu bullet trading. Masuk entry. Saya layer. Tapi layer saya, sebab tu saya katakan guna leverage besar. Sebab apa saya pakai, first entry saya, katalah, ini yang saya buat. Contoh kita ambil, kita masuk dollar index ni lah. Okey, saya ada position sini tadi. Kita trade breakout. Ni trade breakout. Katalah kita trade breakout. Okey, kita trade breakout sini. Okey. Kita trade breakout ni. Kita masuk. Okey. Dan ini saya dah letakkan BE. Okey.
Okey, saya dah letakkan BE kat sini. Okey, dan saya nampak another breakout. Okey, saya masuk. Itu yang risk dia tetap ada. Stop loss dia tetap ada. Jangan main masuk je. Macam ni lah. Kalau berniaga, tak tahu risiko, tak ada penjagaan risiko, itu bukan berniaga. Itu je. Fikirkan. Jangan buat benda yang bergantung kepada nasib lah. Kita pun tahu hukum dia. Itu je. Jadi buat something yang nyata, anda tahu risiko yang anda ambil, anda tahu penjagaan risiko anda. Ramai yang kata tahu benda ni. Tapi betul ke tahu? Tu bila senang je. Tahu tak kira lot size. Ramai tak tahu. lot size tak tahu kira. Standard account dengan ni tak tahu. Itu je. Dia letak position dulu dah ada lot. Lepas tu baru cari stop loss. Itu salah. Itu mengarut. Jadi fikirkan apa cara mengira loss lah. Dalam trading ni keep positif. Itu je. Okay? Trading adalah satu game yang kita main bila kita boleh menang. Jangan kata market bukan kita punya. Jangan. Kita main bila kita boleh menang. Tuliskan, ni homework bagi semua lah. Ni something yang saya duk buat. Saya buat sampai 30 tau. Saya buat sampai 30. Saya tulis apa kepercayaan saya. Saya duduk 1 jam tu, saya tulis. Sampai dah jadi sama je. Tapi what I do is every month it become fresh to me. Saya tulis apa yang saya dapat daripada kepercayaan berkenaan. Tolong buat benda ni. Lepas tu ada sedar apa yang anda ada. Be jujur. Lepas tu bandingkan dengan apa yang kita dah sebut yang tadi. Ni pihak XM akan email kepada anda. Work on your belief. Compare your list to the traits of successful trader tadi dan selaraskan dia. Supaya kita tak lari jauh lah. Supaya kita tak lari jauh. Itu saja. Cari trading style anda. Buat top trader test ni. Ia membantu anda mengenal pasti cabaran anda kepada trading. 15 jenis trader ada cabaran masing-masing. Saya tak tambah lagi, lupa je. Administrative trader, ada lain-lain lagi. Sebabnya saya tak buat, saya duk dapat administrative trader, itu je. Buat dia sebulan sekali lah. Nanti pusingan akan datang saya tambah. Ada administrative trader, ada pelbagai, ada 15 jenis. Bukannya itu yang betul. Dia tak ada yang betul. Dia ada siapa anda. Work the best. You cari diri anda. Jadikan anda punya cabaran tu sebagai anda punya kekuatan. Turn your negative to positive. Cari apa personality anda. Buat satu recording. Ambil phone anda. Buat satu recording. Jangan kongsi kepada orang. Simpan dalam phone anda. Tunjuk kepada orang yang anda percaya sahaja. Saya trade sebab apa? Target saya adalah buat berapa USD. Dalam tempoh berapa. Bermodalkan berapa. Buat yang ni. Try tengok. Buat yang ni. Lepas tu, lepas rekod tu, simpan tepi dulu. Jangan fikir pasal dia. Seminggu kemudian tengok balik. Boleh percaya tak orang dalam video tu? Kalau anda boleh percaya, okay, cari orang yang anda percaya. Ataupun orang yang anda tak kenal. Tak kenal. Tunjuk ke dia. Tunjuk ke dia. Boleh percaya tak apa saya sebut ni? Okay? Get an honest opinion lah. Try tengok macam mana. Boleh? Try. 2 benda. Satu mengenai ini tadi. Mengenai. Ini dia. Ini yang keep saya centered lah. Ini yang saya duk buat. Sebulan sekali saya tulis. Ada orang tanya tahan. Dari tahun 2011 saya buat benda ni. Dari hujung tahun 2011 sampai sekarang. Setiap bulan saya tulis. Benda sama je. Saya tulis. Ini yang keep saya situlah. Buat top trader test ni sebulan sekali juga. Dan buat anda punya recording ni. Buat dia sampai anda percaya. Dan apa yang dibagi tahu kat dia kadang-kadang kita
dan anda rangka daripada ini anda punya objektif. Anda sebab apa anda berniaga dalam trading ini berniaga. Kalau anda katakan 100 nak jadi 1000 dalam tempoh sebulan, jangan mengarutlah. Tak payah mengarutlah. Itu banyak bergantung kepada faktor nasib dan kita nak strategize dia pun payah. Kita akan letakkan satu risiko yang besar kepada modal. Dan 100 tadi bukan ke semua modal anda. Fikirkan berapa sebenarnya modal anda. Fikirkan semua ni. Okey? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Invest dalam satu sistem, ini yang kita ni, permulaan dia daripada topik kita pada hari ini, iaitu mengenai kepercayaan anda kepada dagangan ni. Benda tu salah, apa juga yang anda buat selepas ni salah. Boleh? Ada teknik hebat pun macam mana, risk management tak ikut, anda katalah apa hebat mana teknik anda. 99%. 1% je tak kena. Kita pula 1% tak boleh loss. Habis. Itu dia. Dia bukannya pasal teknik hebat, sistem hebat. Kepercayaan anda kena hebat. Ini dia asas dia. Okey? Trade sistem anda. Itu saja untuk petang ini. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Kita punya ni pada malam nanti. Sama-sama pada. Dah post thanks. Okey, jadi malam nanti kita ada webinar kita seperti biasa dekat XM. Kita punya webinar. Ingat kita ada webinar khas pada beberapa bulan nanti. Pada webinar eksklusif ni sama-sama. Jadi daftar strategi portfolio dagangan forex. Saya akan terangkan lebih lanjut apa yang kita buat dalam FB Live malam tadi. Kita akan lihat kepada pasaran saham, kita akan lihat kepada lain-lain ni lah. Bagaimana kita melihat strategi portfolio, bagaimana kita melihat kepada dividend trading, kepada pembelian saham counter dividend. Ni yang kita akan lihat dalam siri 8 kita punya webinar nantilah. Ni pertama kali saya dengan Helmi. Ni kali kedua saya dengan Helmi dalam webinar. Gambar masih gambar garang. Ingat nanti ada gambar handsome. Tunggulah. Bila XM nak letak gambar handsome? Tak handsome. Okey. Jadi malam nanti kita ada webinar kita. Helmi punya webinar pada jam 8, indikator oscillator momentum, saya sistem dagangan pendekatan holistik. Wassalam. Dan hujung minggu ni saya akan berada, besok saya akan ke Penang, nasi kandar Din Maju. Ni dengan family lah. Jadi jangan kacau. Saya dengan family. Saya akan kat Penang, kelas kita pada Sabtu. Siapa-siapa kat Penang tu free datang. Banyak lagi yang saya akan bawa. Untuk Penang ni ini kelas 1. Jadi kita buat bersiri, jangan miss. Dan jangan lupa kita punya seminar bagi siapa yang ada kat Lembah Kelang pada tengah bulan ni, minggu depan. Saya dan Helmi juga akan berada di 16 Februari di hotel mana ni, di Sheraton. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Dapatkan ilmu. Saya dulu nak cari kelas, punyalah bayar, punyalah kat Kuching tu payah kan. Nak cari orang mengajar tahun 2006 tu, tahun saham pun payah waktu tu. Sakit. Jadi jangan ketinggalan lah. Okey. Untuk ikut kita punya ni di Sheraton Imperial Kuala Lumpur pada 16 bulan. Okey, insya-Allah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih. Pantai Timur, pergi tengok jadual kita dekat website. Kita ada seminar kita di Pantai Timur. So, tak ada kelas. Kalau anda buat center XM kat sana, tanya XM macam mana nak buat center. Saya datang lah. Center tak ada. Orang dia tak ada. Macam mana saya nak datang? Syukri. Okey. Saya ni mana dia letak, adalah saya situ. Okey. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.